Boleh, boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita berkumpul awal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, straight to the point. Kita menyambut Syawal. Alhamdulillah, Allah taala kurniakan kepada kita. Terima kasih banyak. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dua hari raya untuk orang Islam. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Dan kita dah sambut Idul Fitri, cuma menjadi tradisi dan juga kebiasaan masyarakat, saya tak pasti seluruh Nusantara ataupun Malaysia aja. Tapi kalau tanya kawan-kawan daripada Singapura pun lebih kurang juga, iaitu amalan ziarah ini masih lagi berjalan sehingga sebulan penuh Syawal, kadang-kadang sampai terlajak. Dan apabila dibenarkan kepada kita untuk aktiviti tersebut oleh pihak pemerintah, maka ianya menjadi peluang yang kita tidak kita rebut peluang tersebut dengan tujuan untuk mendapat redha dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya bertepatan dengan kita punya insya-Allah tajuk khutbah Jumaat kita hari ini ialah berkenaan dengan adab bertamu. Cuma khutbah tu agak ringkas. Saya kongsikan beberapa adab dalam tempoh waktu tazkirah ataupun perkongsian yang ada ini untuk sama kita ambil manfaat. Adab ziarah dalam Islam, sebab kita kira Sabtu nak pergi sini, dia kira nak tengok tengah hari sekali lagi rumah siapa. Itu biasa, bukan tuan-tuan ya, saya pun sama juga. Samalah kita tuan-tuan ya. Cumanya ada adab yang perlu kita jaga, yang perlu kita ikut supaya kita tak lari daripada apa yang telah disebutkan dan ditentukan oleh agama kita ni. Baik, dalam agama kita ni disyariatkan untuk kita berziarah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dia menziarahi saudaranya dalam kampung ataupun tempat yang lain, taman yang lain lah kalau istilah kita ni. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah Taala menceritakan hal tersebut dalam buku catatan amal dia ketika mana dia melaksanakan ziarah. Falamma ata alaihi qala aina turidu, ada malaikat yang berdialog dengan orang yang menziarahi itu. Saya contoh pergi ke rumah kawan saya, nanti akan ada catatan disebutkan bahawa malaikat berdialog dengan saya. Malaikat tanya, aina turid, di mana kamu, ke mana kamu pergi? Qala fi hadhihi al-qaryah. Orang yang menziarahi itu pun jawab, aku bertujuan untuk menziarahi saudara aku di satu taman ataupun perkampungan yang tertentu. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Adakah engkau ada sesuatu habuan yang engkau nak ketika engkau ziarah? Maknanya dibayar upah ke apa ke sebagainya. Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Maka orang yang ziarah tu jawab, ada apa-apa habuan kecuali aku menziarahinya kerana aku cinta dia kerana Allah Taala. Qala fa inni rasulullah ilaik. Maka jawab malaikat itu, sebenarnya aku ni adalah utusan Allah yang diutuskan kepada engkau. Bi Allah qad ahabbaka ahbabtahu fi. Aku nak bagi tahu engkau bahawa sesungguhnya Allah cinta kepada engkau seperti mana engkau cinta kepada saudara engkau. Jadi niat kita ziarah tu, walaupun memang Syawal ni memang ada lah, pelik lah pergi rumah tak ada kuih raya, pelik lah tuan-tuan. Itu biasa, mesti ada. Tapi itu bukan kita punya
utama niat kita, niat kita adalah menghubungkan silaturahim. Cuma yang makan tu nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampingan je. Bahkan telah menjadikan kita ni orang yang kritik tuan rumah kalau tidak memberi jamuan yang istimewa pada kita. Cuma adab sebagai orang yang menerima tetamu bagi itu biasa. Okey, tuan-tuan dan berahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ni diajarkan kepada kita adablah untuk kita. Ini benda ni kita dah tahu, benda asas dia, cuma sebagai peringatan. Yang pertama sekali mesti minta izin. Minta izin yang dimaksudkan itu ini kita pelbagai wasiat izin tuan rumah. Kalau tidak dirancang lebih awal, tanya dia, boleh tak pada minggu ni, esok hari Sabtu aku nak pergi rumah kau ni, boleh tak? Kalau dia kata boleh, kita pergi. Kalau dia kata tak boleh, nak buat macam mana? Sebab mungkin dia pun ada jadual dia yang lain. Itu antara adab yang perlu kita tahu. Mesti dapatkan keizinan dia dulu. Boleh kalau nak terjah, tapi pada kebiasaan kita, kalau kita terjah, dia jadi apa-apa masalah pada tuan rumah. Okey. Tapi kalau kita terjah jadi masalah pada dia, itu sepatutnya kita kena lebih awal menghubungi dia, tanya macam mana, okey kita. Baik, kita ke mana kita sampai rumah dia, apa yang perlu kita buat? Dalam agama kita dia kata ayyaqra'al babah, kita kena ketuk pintu. Kita kena minta izin dulu. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua ni beriman pada Allah. Kata Allah, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu, sehinggalah engkau diberikan keizinan dan juga engkau memberi salam. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, bagi salam. Seperti mana yang diajarkan oleh agama kita dengan ungkapan salam, Assalamualaikum. Kan, kalau kita mungkin jauh pintunya, kita khawatir tuan rumah tak dengar, kita tekan loceng, okeylah. Seperti mana yang uruf kebiasaan tempat kita ada loceng, kita tekan loceng. Tapi bila kita sampai depan rumah dia, contoh dia ada gate, apa namanya, gate automatik tu kan, dia buka, itu makna dia kata dia dah benarkan kita masuk ruang parking kereta dia tu, kita masuk. Kemudian kita tetap kena bagi salam sehingga dia dengar salam kita. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Baik. Maka apabila kita minta izin, kita maklum ini benda-benda yang asas. Agama kita mengajarkan kita minta izin 3 kali. Cara kita minta izin, kita bagi salam tadi 3 kali. Kata Nabi, idza sta'dana ahadu thalathan falam yarji'. Barang siapa izin, orang daripada kamu meminta izin, dia kena minta izin 3 kali. So kita bagi salam 3 kali. Urufnya 3 kali. Minta maaf, yang diajarkan oleh Nabi kita 3 kali. Tapi uruf kebiasaan kita, tuan rumah ni jenis tak dengar. Takkan kita bagi 3 kali kan? Penat salam, tengok kan, kita bagi lebih sikit. Tapi jangan sampai menyakiti dia lah. 3 kali, 4 kali tak jawab, 5 kali tak jawab, 6 kali, 7 kali, sampai 100 kali. Silap-silap dia bukan ni, dia kata kasut ada tapi tak jawab sebab apa kan. Itu agama kita ajar 3 kali. Lebih pada tu agak-agak lah, jangan sampai menyakiti dia. Tapi kalau dia tak bagi izin, falyarji' balik, tak ada masalah. Kemudian ada sebuah hadis lagi, Nabi SAW berlaku di kalangan sahabat ketika mana mereka menziarahi, ataupun seorang sahabat ni ziarahi Rasulullah SAW. Bila dia datang rumah Nabi, annahu sta'dana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang lelaki ni, dia kata aku minta izin untuk ziarah Nabi, atau aku minta izin ke atas Nabi, aku pergi rumah Nabi lah. Faqala a'aliju. Sampai di rumah Nabi, dia terus bertanya, boleh masuk ke? A'aliju. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada seorang pembantu Nabi, tak disebutkan namanya. Nabi kata, "Uji ilaihi fa innahu la yuhsinul isti'dzan." Nabi kata, engkau keluar aja, bagi tahu dekat orang yang datang tu, bagi tahu dia bahawa dia tak minta izin dengan betul. Sebab dia sampai rumah, dia kata boleh masuk ke? Nabi bagi tahu kepada, Nabi dengar, Nabi bagi tahu kepada pembantu Nabi, keluar kejap, bagi tahu dia bahawa dia minta izin dengan cara yang tak betul.
Faqul lahu falliqul assalamu alaikum adkhul. Maka Nabi kata bagi tahu dia, ajar dia cara nak minta izin ialah kemudian baru tanya adkhul, adakah aku boleh masuk? Fasami'tuhu yaqulu dhalik faqultu assalamu alaikum. Maka orang tu pun dengar nasihat tersebut, lalu dia pun ulang minta izin dia dengan bagi salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata adkhul, adakah aku boleh masuk? Fa'adina li fadakhaltu. Maka Nabi pun memberikan keizinan, barulah dia masuk. Ini kita kalau tuan rumah buat macam tu, cik hati lah tuan. Pandai-pandai nak ajak aku ni raya ni kata. Tapi itu yang diajarkan oleh agama kita, supaya agar ia berlaku dengan cantik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiarul awqatil munasabah, kita kena pilih waktu yang sesuai lah kalau kita nak ziarah orang tu. Jangan kita ambil waktu-waktu yang tak sepatutnya. Sebab pernah berlaku bagaimana diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW tidak akan datang ke rumah seorang sahabat kecuali pada waktu-waktu yang munasabah, waktu-waktu yang sesuai. Waktu-waktu yang sesuai ni maknanya tidaklah terlalu awal waktu pagi. Kerana orang tu mungkin awal pagi kita kalau cuti, kebiasaannya orang pukul 8, pukul 9 tu masih lagi duduk siap-siap kalut dengan keluarga, mungkin pukul 10 ke atas. Itu pun 10 ke atas, jangan sampai waktu makan tengah hari. Sebab makan tengah hari mungkin dia ada special makan tengah hari dengan keluarga dia. Kemudian selepas waktu zuhur kalau boleh elakkan, kerana itu waktu qailulah, waktu dia berehat. Lepas tu nak pergi mungkin lepas asar. Lepas asar pun jangan waktu-waktu selepas balik-balik, waktu macam kita semayang asar pukul 4.30 contoh, pukul 5, 5.30 cantik, 5.30, pukul 6, 6.30, pukul 7 dah jangan ziarah dah. Sebab nanti dia nak prepare untuk masuk semayang maghrib. Itu kena waktu-waktu tu kita kena tengok sesuai ke tidak. Jadi waktu makan, ni nak waktu nak makan ni, okeylah clear kita pergi. Walaupun kita maklum tuan rumah dia takkan halau, mana ada tuan rumah halau kita. Tak ada, tak pernah berlaku. Bahkan dia akan ajak makan tengah hari sekali. Tapi kita kena faham dari sudut kebiasaannya, ini waktu dia privacy dia dengan keluarga. So jangan kacau dia. Kalau malam pun jangan sampailah pukul 10 ke atas. 10 ke atas tu akan mengganggu. Paling lewat mungkin 9.30. Itu waktu-waktu yang sepatutnya dimaklumi oleh kita sebagai seorang Muslim, seperti mana yang diajarkan oleh agama kita. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan waktu ziarah. Waktu ziarah kita kena pilih waktu yang tidaklah terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Maksud tak terlalu lama ni biasa berapa? 15 pendek sangat, katalah 30 minit. 30 minit, 40 minit. Paling lama pun 1 jam. Jangan terlalu lama kerana dia akan memberikan malal. Malal ni maksudnya rasa jemu tuan rumah. Tuan rumah mungkin awal-awal tetamu datang dia dah jamu dah. Tengok member tak balik lagi, nak jamu apa? Biskut, bagi biskut. Jamu biskut tak balik lagi, nak jamu apa lagi? Teh pun tak balik lagi. Dia kata apa tuan? Dia tengok jam lah. Itu cara terakhir. Tapi tak tahulah macam mana masyarakat kita. So kita tengok waktu yang paling sesuai. Mungkin kita datang tu standard sembang-sembang sekejap, tanya, kemudian tuan rumah biasa akan keluarkan jamuan dia, kita pemakan sekejap. Lepas makan tu tinggallah dalam 10 minit macam tu, kita minta izin balik. Kecuali kalau tuan rumah kita jangan balik lagi. Kalau tuan rumah, sebab mungkin ada dia prepare buah pula lepas tu. Itu kena cantik lah benda-benda gitu. Bahkan kita kalau nak balik pun, kalau boleh kita minta izin dulu. Sebab takut nanti dia mungkin ada buat persiapan makanan yang lain ke, tiba-tiba kita tak tunggu, kan? Itu ada masalah juga pada dia nanti, siapa pula nak makan. Jadi kita kena minta izin dia, boleh balik tak? Ataupun saya nak balik ni, minta izin dulu, minta diri dulu. Itu semua bahasa-bahasa kita lah. Dan itu apabila dibenarkan, kita balik. Tengok juga cara jawapan. Kalau ada orang jawab, tunggu dulu. Tapi tengok memang wajah dia, tunggu dulu tu macam suruh balik kan. Balik kan tuan. Biasa tuan orang dia nak kata balik tu, ni segan kan. Jadi ada waktu-waktu ataupun perkara yang kita kena faham dari sudut bahasa isyaratnya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan kita ketika mana masuk rumah. Jangan kita pergi sampai rumah tu masuk-masuk ataupun kita bagi salam terus mata kita menghala ke pintu rumah dia. Nanti kalau dia buka pintu dia terkejut tu kita nampak dalam rumah dia. Itu satu aurat. Kecuali setelah dibenarkan untuk kita masuk. Kemudian bila kita masuk rumah, kita duduk tu jangan kita duduk dalam keadaan nampak sampai ke dapur. Duduk di tempat-tempat yang terselindung. Maksudnya pandangan kita tu terbatas.
Kita duduk kadang-kadang kerusi kat sini nampak sampai dapur tu. Kadang-kadang bini dia tak pakai tudung, tak sempat nak bersiap. So kita kena hati-hati duduk di ruang-ruang, dan kita jangan duduk di kerusi selama mana tidak dibenarkan, ataupun di tempat yang disebutkan makramah. Makramah tempat yang mulia. Jangan tengok sofa tu cantik tu kita pergi taruh tuan-tuan. Relax dulu, duduk kat bawah dulu, ataupun duduk di tempat yang biasa dulu, sehinggalah dibenarkan untuk kita duduk, baru kita duduk di tempat tersebut. Ini antara adab-adab yang sepatutnya kita laksanakan sebagai tetamu, manakala sebagai tuan rumah yang diajarkan kepada kita, iaitu kita mengucapkan selamat datang, dan ketika mana dia duduk dalam rumah kita sembang benda-benda yang baik. Kemudian yang terakhir sekali, bila dia nak balik, sebaiknya tuan rumah sunnahnya hantar, ataupun adatnya, bukan sunnahnya, adatnya hantar tetamu sehingga ke kenderaan dia. Mungkin kita boleh bantu buka pintu dia. Itu antara contoh-contoh yang sepatutnya kita lakukan sebagai tuan rumah untuk meraihkan tetamu. Kerana apabila tetamu datang kepada kita tu, dia membawa banyak kebaikan lah kepada kita. Walaupun tidak ada hadis yang menyatakan bahawa datangnya tetamu tu membuka rezeki, tidak ada sandaran yang kuat, tetapi difahami apabila kita memberikan makan kepada orang, rezeki kita akan bertambah luas. Dan apabila kita makan di rumah orang, kita tutup dengan bacaan sama ada secara kuat ataupun perlahan, Allahumma sqi man saqana wa at'im man at'amana. Ya Allah, engkau berikanlah minum kepada orang yang menjamu kami minuman, dan berikanlah makanan kepada orang yang menjamu kami akan makanan. Kita doakan kepada Allah supaya dimurahkan rezeki tuan rumah seperti mana yang kita mahukan untuk diri kita juga, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf, agar menjadi panduan untuk saya sendiri dan tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.